Sambil dengarkan kami sekarang ni kan, kita nak bagi tahu kepada anda, tengok juga anak-anak yang makan macam-macam ni. Bahayanya konjac jelly buat kanak-kanak memang nampak sedap ya, dia instant jelly yang boleh didapati di mana-mana tapi boleh membawa maut. Ya, Muaz. Tapi kita ada di talian Dr. Sharifah Aida Al-Habsyi, konsultan pediatrik Hospital Pakar KPJ Sentosa Kuala Lumpur. Walaupun kita bercakap tentang bahayanya konjac jelly ini, saya juga ada terbaca, Muaz, Mm-mm. bahawa konjac ni sebenarnya ada juga khasiatnya. Okey. Jom kita dapatkan adakah ini benar atau tidak fakta ini daripada Dr. Sharifah Aida yang berada di talian sekarang. Doktor, benarkah sebenarnya konjac ni ada kebaikannya sebenarnya? Sebenarnya konjac ni dia datangnya daripada macam dia sejenis ubi lah Mm-mm. macam ubi keladi gajah kalau tak silap saya nama Melayu dia lah. Jadi dia khasiat dia dari segi dia dapat macam membantu untuk yang siapa yang nak hilangkan berat badan. Pasal kandungan kalori dia sangat rendah. Jadi dan dia mengenyangkan. Mm-mm. Kita rasa kenyang. Jadi kita dapat kurangkan berat badan lah. Asalnya dimakan untuk tu dan dimasukkan dalam makanan untuk pekatkan makanan lah. Oh. Itu yang asalnya penggunaan ni. Uh-uh. Jadi dalam jelly ni macam snack makanan ni kegunaannya untuk pejalkan lagi makanan lah, bagi likat lagi lah. Dan bagaimana pula boleh datangnya risiko tercekik kepada kanak-kanak ni kalau dah doktor kata tadi ada kebaikannya? Dia sebenarnya bergantung pada berapa banyak kita ambil. Pasal macam saya cakap tadi kan, dia punya positif dia dapat bagi kita rasa kenyang lama dan dia salah satu kebaikan dia lah, dia dapat rasa kenyang. Jadi siapa yang nak lose weight, dia membantulah. Tapi macam mana dia membantu dari segi itu, dia sebenarnya dia sangat ikat, dia susah nak hadam. Kalau kita macam yang buat jelly ni, dia nak kunyah dia susah nak dikunyah lah. Macam dia likat Jadi dan dia bila dia masuk ke dalam badan kita, dia serap air. So dia boleh kembang. Bila dia kembang tu yang menyebabkan kita rasa macam kenyang kan. Tapi bayangkan kalau kanak-kanak kecil ambil yang kuantiti bendanya besar dan dia susah nak dihadam. Jadi masalahnya dia makin kembang. So ada kes-kes di mana menyebabkan berlakunya mereka ni tercekik. Dia boleh stuck kat dalam saluran makan kita yang kita panggil esophagus, ataupun stuck kat dalam kita punya usus yang menyebabkan blockage. Itu boleh menyebabkan maut lah. Jadi doktor, apakah langkah-langkah awal yang boleh ibu bapa atau penjaga lakukan sekiranya anak mengalami situasi tercekik ni, doktor? Okey, dalam tak kisahlah apa yang diorang makan atau dia masukkan dalam mulut rasa kanak-kanak ni, apa-apa benda kecil pun atau apa-apa benda yang dia rasa muat nak masuk mulut tu, dia masuk Jadi satu, kalau pertama kita tengok situasi, tengok pada umur anak tu jugalah. Kalau anak tu bawah setahun atau kalau besar sikit antara 1 ke 8 tahun. Jadi biasanya kita akan nampak sama ada mereka mula batuk atau menunjukkan indikasi yang tercekik. Kalau kanak-kanak yang dia besar sikit, dia mungkin tunjuk ke arah tekak dia atau tunjuk kat kita lah. Mungkin tak boleh bercakap, tapi kalau dia nak cuba batuk, dia nak cuba nak keluarkan tu. Dan apa yang kalau dia masih boleh batuk dan kita encourage dia untuk batuk. Pasal bila batuk tu dia tolak benda tu keluar. Satu lagi, kalau macam nampak mereka payah nak buat tu, kita tundukkan kepala mereka ke bawah. Jadi kalau macam baby, kita letakkan kepala dia mesti menghadap ke bawah, compare dengan perut dia ke atas, punggung yang atas, kepala ke bawah. Jadi kita boleh letak mereka di atas paha kita, tunggangkan dia. Lepas tu dengan menggunakan telapak tangan yang kita cup telapak tangan kita macam cukupnya ni lah kan. Tepuk belakang dia 5 kali. Kita tepuk pasal kita nak cuba keluarkan. Yang pertama, mula-mula masa kita tengok sebelum tu, masa kita tengok muka dia, nampak dia macam struggle tu, kalau boleh jangan, kalau nampak benda tu try keluarkan. Tapi kalau tak nampak, jangan pergi jolok pasal mungkin kita akan jolok lagi ke dalam. Betul. Kita tak galakkan, jangan pergi masukkan, cuba-cuba cari. Kecuali benda tu memang kat ujung kita boleh capai, baru tarik. Kalau tak, janganlah masuk jari dalam mulut. Pusingkan dia,
turunkan kepala dia rendah sikit, tepuk belakang dia kurang-kurang 5 kali, pusingkan balik, tengok macam mana, dah keluar tak benda tu, macam mana keadaan dia, bernafas ke tak, biru ke tak. Pasal kadang-kadang dalam proses kita gerakkan dia, takutnya benda tu makin tutup salur pernafasan mereka kan. Jadi kalau bila kita buat tu, kita pusing, tengok dia, kalau nampak dah tak bermaya ataupun biru, kita dah kena mulakan CPR. Startlah minta orang telefon 999 lah, minta bantuan ambulans bagi CPR. Yang tu kena nak cerita kat telefon susah sikit, kita kena belajar. Betul. Itu teknik yang kita kena tengok sendiri dan kalau anda tengok di video melalui YouTube pun ada teknik-tekniknya, kena teknik yang betul. Dan doktor, mungkin perlu tak ibu apa ni ambil lah cakna mengenai perkara ini, kena tengok makanan yang sesuai untuk anak-anak ni berdasarkan peringkat umur dia. Jangan main bagi je benda viral je, jom kita beli. Anak suka, bagi lagi banyak-banyak. Betul, banyak benda yang sedap atau seronok tu tak semestinya semuanya baik untuk kita. Jadi saya rasa kita perlu periksa dulu. Kita perlu lebih banyak membaca lah untuk pastikan semuanya ini. Pasal kalau kita tengok banyak-banyak produk pun, macam-macam dia boleh tulis kat ni kan. Tapi tengoklah macam kita kena fikir balik. Sesuai tak untuk anak saya yang umur sekian-sekian ke apa ke. Jadi yang dari segi cekik ni yang paling utama, macam perasaan. Kalau kita nak beli mainan pun kan, dia bagi tahu sesuai untuk umur bawah 3 tahun. 3 tahun ke atas ke apa. Kenapa? Pasal mungkin part daripada mainan tu ada risiko cekik. Sama juga dengan makanan. Jadi bahagian tu kita kena cakna lah. Dari segi jenis pemakanan, daripada anak mula makan umur 6 bulan. Jadi kita kena fikirkan cara yang sesuai untuk sediakan makanan untuk mereka. Dan mereka yang di bawah umur 5 tahun, 4 tahun ke bawah, sangat tinggi risiko untuk tercekik. Jadi yang bahagian yang tu biasanya orang biasa tengok macam kalau dah setahun 2 tahun ke atas tu dah makan macam dewasa kan. Tapi sebenarnya kanak-kanak ni diorang punya gigi pun belum betul-betul keluar semua. Munyah pun kadang masih belajar lagi. Geraham pun belum betul-betul tumbuh kan. Jadi benda-benda yang kenyal kena perhatikan, pastikan kita potong saiz yang sesuai untuk mereka. Kalau macam chewing gum pun kadang-kadang sekarang kita tengok kanak-kanak kecil pun dah start makan chewing gum kan. Benda tu memang tak lumat pun. Tu masalah tercekik tu ada kat situ lah. Dr. Sharifah Aida Al-Habsyi, konsultan pediatrik Hospital Pakar KPJ Sentosa Kuala Lumpur. Anda terus stream bersama dengan kami di Bulletin FM.